Okey, baik. Unit 3 menulis gaya American Psychological Association APA. Okey, apa itu apa? Baik. Seperti mana yang saya telah jelaskan sewaktu dalam kuliah pertama, pada minggu pertama kuliah melalui perincian tugasan, saya telah nyatakan bahawa dalam dunia akademik kita mempunyai pelbagai gaya penulisan. Kita ada gaya Dewan, kita ada gaya Chicago, kita ada gaya MLA, kita ada gaya APA, apa, dan ada banyak lagi gaya-gaya lain. Dan setiap gaya penulisan dalam dunia akademik ini dia bergantung kepada bidang. Contohnya ialah gaya penulisan dewan. Biasanya orang yang dalam bidang bahasa atau linguistik dia akan menggunakan gaya sebegini. Okey, itu contoh. Kalau gaya Chicago biasanya diguna pakai oleh orang dalam bidang sains kemanusiaan. Contohnya sejarawan, sejarah. Kalau orang sejarah, dia banyak menggunakan gaya Chicago. Gaya Chicago ni dia ada nota kaki pada bahagian bawah artikel. Contohlah, dalam assignment atau esei atau artikel tu, dia tulislah perkataan dan perkataan itu dia ada nombor. Okey, dan nombor itu dia akan letakkan nota kaki kat bawah. Okey, kebanyakan gaya ini kita juga boleh jumpa dalam Wikipedia. Di Wikipedia kan kalau perasan dia ada perkataan tertentu dan dia ada nombor kat tepi. Nombor 1, nombor 2, 3 kat tepi perkataan. Dan di bawah dia ada nota kaki. Contohnya dia nak cerita pasal wilayah autonomi. Pentingnya wilayah autonomi pada hari ini ialah menjadi penawar kepada krisis kepada sesebuah negara yang bergolak. Jadi wilayah autonomi itu dia akan letak nombor 1 kecil kat tepi. Dan kat bawah nota kaki nombor 1 dia akan tulis wilayah autonomi ialah wilayah yang diberi mandat atau kuasa untuk mentadbir sendiri tanpa tertakluk kepada kuasa luar. Itu contoh. Jadi dalam aspek ini, itu ialah gaya Chicago yang kebanyakannya orang sejarah guna. Okey, biasanya bila ada term-term atau istilah-istilah yang mungkin tidak familiar, maka dia akan letak nota kaki. Itu gaya Chicago. Gaya MLA biasanya digunakan oleh orang medik ataupun sains. Okey, kalau gaya APA biasanya digunakan oleh ramai orang. Okay, gaya APA kebiasaannya digunakan oleh universiti-universiti tertentulah dan UPSI merupakan salah satu universiti yang menggunakan gaya APA. Okay, American Psychological Association. Sebab itulah pentingnya anda mempelajari gaya ini sebab UPSI berkehendakkan anda untuk menguasai gaya ini supaya anda boleh menulis penulisan ilmiah ataupun assignment mengikut gaya ataupun format APA. Maka tak hairanlah bila mana dalam wacana akademik bahasa Melayu pada hari ini, dia hanya memfokuskan kepada gaya APA. Walaupun saya tak nafikan bahawa ada juga dalam kalangan pelajar-pelajar saya yang terdiri daripada pelajar sejarah ataupun pelajar bahasa, tapi dalam satu aspek, pelajar sejarah kalau dia perlu belajar tentang gaya Chicago, itu ialah tanggungjawab fakulti lah untuk ajar. Tapi tak nafikan bahawa pelajar sejarah ini juga perlu menguasai gaya APA ini sebab dia juga akan apply perkara ini di dalam subjek-subjek lain, dalam assignment subjek-subjek lain lah. Jadi sebab itulah wacana akademik bahasa Melayu ini dia akan jawab tentang cara-cara menulis gaya APA. Dan dalam satu aspek, gaya APA ini dia merangkumi daripada aspek kutipan dan juga rujukan. Rujukan dan bibliografi. Jadi pada minggu ini kita hanya akan menyentuh tentang aspek kutipan. Rujukan kita akan belajar nantilah. Okey? Jadi bersedia. Jadi kalau kita lihat apakah yang dimaksudkan sebagai kutipan? Apakah itu kutipan? Baik, kalau kita lihat kutipan ialah sesuatu petikan yang dikutip daripada bahan-bahan berautoriti yang dirujuk untuk melengkapkan penulisan ilmiah yang ditulis oleh penulis. Anda selaku pelajar dan juga penulis esei, anda perlu menulis assignment. Anda perlu menulis
laporan, esei dan sebagainya. Jadi, bila mana anda dikehendaki membuat assignment, anda perlu faham seperti mana yang telah saya nyatakan pada kelas pertama hari itu, penulisan di universiti dia berbeza di sekolah. Kalaulah penulisan di sekolah, dia bersifat persepsi, dia bersifat andaian, faktanya boleh direka, angkanya boleh dicipta dan dia tetap masih diterima. Jadi dalam satu aspek, di sekolah, tak kisahlah konten itu betul atau salah, tapi asalkan dia menepati laras bahasa, tata bahasa yang betul, tanda baca yang baik, maka dia akan dapat markah tinggi. Pun begitu, kalau dibandingkan dengan penulisan akademik di universiti, di sini dia berkisar kepada fakta-fakta yang konkret, bukti-bukti yang empirical. Dia tidak boleh bersifat persepsi ataupun andaian semata-mata. Maka, mahasiswa-mahasiswi ahli akademik yang bertindak selaku penulis, dia perlu merujuk bahan-bahan yang berautoriti untuk melengkapkan penulisan ilmiah. Bila kita bercerita tentang bahan yang berautoriti, ada 4 jenis bahan yang telah saya senaraikan pada minggu pertama kuliah. Yang pertama ialah buku, yang kedua ialah jurnal, ketiga ialah tesis, keempat ialah kertas persidangan. Keempat-empat bahan ini ialah bahan yang berautoriti. Tidak kiralah sama ada dia bercetak ataupun berada dalam talian. Dan telah pun awak belajar pada minggu lepas bersama-sama dengan pegawai library itu, okey, cara-cara untuk akses bahan ini. Dan kenapa dia berautoriti? Seperti mana yang anda belajar dalam unit 1 yang lalu, contohnya ialah bahan yang berautoriti ialah bahan yang diiktiraf, yang telah melalui proses fasa demi fasa pembentangan dan juga semakan dan juga penilaian. Contohnya jurnal. Ia juga telah dinilai oleh pakar bidang seperti Profesor Doktor telah pun menilai jurnal-jurnal ini barulah dia publish. Okey? Ataupun buku telah pun melalui proses editing, editorial, penyuntingan, maka barulah boleh diterbitkan. Begitu juga dengan tesis yang telah melalui proses penyeliaan oleh pakar bidang, doktor, profesor dan telah melalui proses pembentangan. Daripada proses pembentangan demi pembentangan seperti proposal defense ataupun viva ataupun pembentangan dalam seminar, tesis, maka dia berautoriti. Begitu juga dengan kertas persidangan yang sudah tentu kita tahu dibentang dalam persidangan-persidangan, conference ataupun seminar yang melibatkan perbincangan ahli-ahli akademik. Maka inilah bahan-bahan yang berautoriti yang perlu dirujuk. Apakah bahan-bahan yang tidak berautoriti? Okey, bahan-bahan yang tidak berautoriti yang saya boleh bagi contoh ialah seperti Wikipedia. Walaupun saya tidak nafikan bahawa Wikipedia merupakan salah satu platform yang paling cepat untuk anda dapat bahan, tapi bahan yang ada dalam Wikipedia boleh dipertikaikan atau diragui. Kenapa? Sebab bahan-bahan dalam Wikipedia dia boleh disunting oleh sesiapa sahaja tanpa kawalan. Contohlah, kalaulah kalah bola sepak. Jadi ahli fanatik ni pula, dia pergi Wikipedia, page bola sepak tu dia tulislah. Pasukan dia lemah, pasukan ni sotong, pasukan tidak ni, tidak itu. Kalau tak suka ahli politik, okey, pergilah pula page ahli politik Wikipedia tulis bini dia rambut kembang, okey, beg tangan 2.6 juta, tulis macam-macam. Jadi dia bukanlah bahan berautoriti. Bagaimana pula kalau Blogspot atau WordPress? Ini juga bahan yang tidak berautoriti kerana ditulis oleh blogger-blogger yang kita tidak tahu di manakah sumber sahihnya perkara tersebut. Bagaimana pula kalaulah blogger itu adalah orang yang terkenal yang kita memang kenali. Contohnya Syed Saddiq, contohnya Tun Mahathir Mohamad, Amir Rashdan Wong, Datin Wan Nurul Wan Nurul Izzah, okey, apa-apalah. Jadi kalau kita lihat, walaupun mereka ni ialah public figure ataupun orang yang berkapasiti, tapi bila mereka menulis dalam Blogspot, dalam WordPress, apatah lagi seperti media-media sosial, Facebook, Twitter, media-media alternatif ini tidak berautoriti atau tidak iktiraf. Boleh jadi apa yang ditulis oleh mereka itu dibuat oleh admin ataupun orang yang diupah. Jadi dalam aspek ini,
ini bukanlah bahan-bahan berautoriti. Cik Fawis, bagaimana pula kalau saya rujuk surat khabar? Surat khabar, walaupun saya tidak nafikan dia merupakan salah satu prospek ataupun bahan yang telah melalui proses editor, tapi berita-berita dalam kebanyakan akhbar itu boleh jadi ada yang bersifat falasi, yang ada ralat dia dan bahasa yang tunggang langgang dan tidak memenuhi laras bahasa akademik. Jadi elakkan untuk merujuk akhbar. Okey, laporan. Kalaulah laporan itu dibentang dalam seminar-seminar, saya terima. Tapi kalaulah laporan itu seperti laporan makalah, laporan majalah yang awak ambil daripada website-website, contohnya website kerajaan, okay, laporan-laporan daripada Jabatan Alas Sekitar. Tapi bila baca, bahasanya lebih kepada makalah, majalah. Ini elakkan juga. Okey? Sebab hanya 4 bahan yang saya tetapkan itu, yang bahan berautoriti, yang boleh dirujuk oleh awak. Kenapa nak rujuk? Sebab bila awak nak tulis satu perkara, saya dah kata, penulisan di universiti, dia mesti bersandarkan bukti konkret. Wilayah autonomi ialah wilayah yang bergolak dan perlu adanya satu kuasa atau mandat diberi kepada pemimpin setempat untuk mentadbir. Jadi orang akan tanya, mana kau tahu ni benda ni? Teori mana yang mendasari? Kajian siapa yang cakap wilayah autonomi macam ni? Okey? Siapa tokoh yang terlibat? Jadi, bila awak rujuk bahan berautoriti, maka awak akan buat kutipan. Awak akan buat petikan. Apa? Petik daripada bahan tersebut. Okey, awak baca bahan ni, awak kutip sikit letak dalam esei. Awak baca bahan ni, awak kutip dan letak dalam esei awak. Baca pula teori tokoh ni, letak dalam esei. Maka dia lebih konkret. Menurut laporan PBB yang dikeluarkan pada tahun 2018 menyatakan bahawa wilayah autonomi ialah wilayah yang diberi mandat untuk mentadbir sendiri. Menurut pendapat tokoh iaitu Wilbur pada tahun 2020 menyatakan bahawa wilayah autonomi ialah wilayah yang perlu diberi mandat kuasa. Manakala daripada segi bahasa, menurut Abdullah Hassan pada tahun 2020 menyatakan bahawa wilayah autonomi ialah satu penempatan yang gini. Jadi, bila awak dah petik daripada PBB, awak petik daripada Wilbur, awak petik daripada Abdullah Hassan, orang takkan query. Itu pentingnya adanya kutipan. Okey? Supaya dia membezakan daripada segi intelektual dan juga fakta yang juga orang kata sebagai konkret. Itu benda dia. Maka kutipan ini boleh diambil melalui dua cara. Sama ada petikan itu dikutip terus daripada penulis asal ataupun petikan yang dikutip secara sekunder. Kalaulah dia dikutip terus daripada penulis asal, maksudnya awak cari buku daripada library, awak carilah daripada jurnal daripada internet dan sebagainya, awak tengok. Okey, adakah idea itu ditulis oleh penulis asal? Kalau ya, awak tulislah direct terus. Menurut Abdullah Hassan 2010 menyatakan apa-apa-apa. Tetapi ada juga kutipan ataupun petikan dikutip secara sekunder. Sekunder ini kalau kita lihat dia adalah maksud kedua. Second. Maksudnya ada penulis kedua. Maksudnya begini. Awak rujuk buku Abdullah Hassan pada tahun 2020. Dan Abdullah Hassan ni pula sudah tentu dia rujuk juga buku-buku orang lain. Buku-buku orang lain dan buku orang lain tu contohnya dia rujuk buku Johnson. Letak dalam dia punya artikel. Awak pula rujuk buku Abdullah Hassan ni, artikel Abdullah Hassan ni, awak nak kutip something daripada buku Abdullah Hassan dan letak dalam esei. Tapi awak sedari bahawa kutipan itu bukanlah hak milik Abdullah Hassan sebab dia kutip daripada buku Johnson. Maka awak tetap ambil petikan Johnson melalui buku Abdullah Hassan dan letak dalam esei. Ini kutipan sekunder. Awak tak rujuk buku Johnson, Abdullah Hassan yang rujuk. Tapi awak ambil petikan Johnson itu melalui artikel Abdullah Hassan. Ini dinamakan sebagai kutipan sekunder daripada penulis kedua. Jadi, untuk petikan sekunder ini, saya akan cerita detail lagi nanti. Kejap lagi dia ada part dia untuk kutipan sekunder. Jadi, secara rangkumannya, apa yang saya boleh katakan bahawa kutipan ini ialah satu petikan yang awak kutip daripada bahan yang awak rujuk.
untuk melengkapkan penulisan ilmiah awak. Itulah kutipan. Perlu letak untuk jadi sandaran. Jadi kita lihat lagi. Okey, kita lihat lagi. Okey, fungsi kutipan. Okey, fungsi kutipan. Baik, terdapat 3 fungsi kutipan menurut APA edisi ke-7. Okey, 3 fungsi kutipan. Okey, kejap eh. Jadi itu ialah 3 fungsi dia. Okey, untuk kutipan. Yang pertama ialah sudah tentu dia adalah untuk membuktikan kebenaran isi atau huraian atau penyataan yang dibuat oleh penulis. Maksudnya apa yang awak tulis itu, okey, awak akan sandar kepada kutipan-kutipan yang mendasarinya. Maka isi atau huraian awak itu menjadi lebih lengkap. Okey, lebih orang kata apa? Lebih kukuh. Okey, itu adalah fungsi pertama. Yang saya fikir anda telah jelas. Fungsi kedua ialah dia memperlihatkan idea yang digunakan oleh penulis. Anda selaku penulis, anda ada idea untuk beberapa perkara. Tetapi, bila kita merujuk kutipan, maka idea itu akan lebih berkembang skop dia. Idea itu akan lebih cantik, lebih terang. Sebab anda merujuk pelbagai rujukan. Contohnya, definisi bahasa Melayu menurut Nik Safiah Karim pada tahun 2006 menjelaskan bahawa apa-apa-apa. Manakala Asmah Haji Omar pada tahun 2010 menyatakan bahasa Melayu ialah platform apa-apa-apa. Abdullah Hassan pada tahun 2018 pula menyatakan bahasa Melayu adalah apa-apa. Maka bersandarkan pendapat tiga tokoh ini, bolehlah saya justifikasikan bahasa Melayu ialah apa. Jadi, idea awak nak tulis tu akan lebih konkret bila awak merujuk ramai tokoh. Awak rujuk Nik Safiah Karim, awak rujuk Asmah Omar, awak rujuk Abdullah Hassan. Maka kat situ, idea itu akan berkembang dengan cantik dan juga lebih empirical. Itu ialah fungsi kedua. Fungsi ketiga ialah mengelakkan plagiat. Okey, plagiarism ini awak dah belajar pada uh, unit 1, okey, iaitu bila mana kita menjadikan bahan ataupun idea orang lain yang ditulis itu, awak ambil, awak copy, awak letak dalam esei, awak jadikan dia seolah-olah itu idea awak. Itu plagiarism. Okey, jadi bila ada kutipan, maka dia boleh mengelakkan plagiarism. Sebab kita tak nafikan bahawa bila kita nak menulis, kita akan jadikan sumber-sumber yang lain ini ialah sebagai rujukan. Dan bila kita buat rujukan, ada tendensi kita akan remodeling, modify ataupun cantikkan lagi penulisan-penulisan ini. Jadi tanpa sedar ataupun tidak, mungkin akan berlaku plagiarism. Jadi untuk mengelakkan plagiarism ini ialah kita buat konsep kutipan. Iaitu bila mana apa yang awak tengok di situ, okey, bila mana apa yang awak tengok, okey kejap jom. Okey, banyak ke? Okey. Alright, kejap Ini untuk bila program esok Okey, so itu ialah bagaimana kita nak mengelakkan plagiat ialah bila mana kita letak kutipan itu di dalam esei. Dan apa beza kutipan dengan plagiat? Kalau plagiat, kita kutip bulat-bulat, okey, kita copy and paste tapi kita tak bagi kredit kepada penulis. Okey, kita tak bagi kredit kepada penulis.
itu ialah plagiat. Okey. Tapi kalau kita ambil kutipan, kita letak nama. Menurut Nik Safiah Karim tahun 2010 menyatakan apa? Itu lebih terhormat. Kita respect kepada penulis asal. Okey, kita bagi kredit kepada penulis asal. Itu ialah kutipan. Maka dia sudah tentu dapat mengelakkan plagiat. Itu adalah 3 fungsi utama tentang orang kata sebagai fungsi kutipan. Okey. Jadi kita teruskan lagi. Aspek-aspek penting dalam penulisan kutipan. Okey. Aspek-aspek penting dalam penulisan kutipan. Kalau awak dengar apa yang saya cakap tadi, kebanyakannya saya akan petik nama. Nama siapa? Nama Nik Safiah Karim, Abdullah Hassan, ataupun Asmah Omar, Wilbur, Johnson. Ini ialah nama-nama pengarang buku. Jadi bergantunglah kepada bahan yang awak cari tu. Kalau 6 bahan yang awak cari tu, awak tengoklah nama-nama penulis bahan tersebut. Jadi salah satu aspek terpenting dalam penulisan kutipan ialah nama pengarang dan juga tahun. Tahun apa? Tahun bahan itu dipublish. Okey? Jadi salah satu aspek terpenting dalam kutipan ialah nama. Ini contoh kutipan, kalau awak tengok, okey, dia ada nama dan juga tahun. Tahun ini ialah tahun buku Nik Safiah Karim ini diterbitkan. Okey, menyatakan bahawa bahasa Melayu berfungsi bla 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 bla. Okey, ini ialah ayat yang dipetik atau dikutip daripada buku Nik Safiah Karim yang diterbitkan pada tahun 2010. Okey, 2010. Jadi, ini ialah petikan yang dikutip pada Nik Safiah Karim pada tahun 2010. Dia punya buku ni publish. Jadi, dia kena ada aspek penting dalam kutipan ialah nama pengarang. Okey. Jadi, kalau kita lihat dalam aspek nama pengarang, okey, di Malaysia dia ada keunikan yang tersendiri. Kenapa? Kalau kita lihat di Malaysia, kita mempunyai konsep masyarakat majmuk. Kita ada kepelbagaian bangsa. Dan setiap bangsa ini dia ada keunikan masing-masing. Okey. Kita ada bangsa Melayu, kita ada bangsa Bumiputra, kita ada bangsa Cina, India, Sikh, Punjabi. Kita juga ada bangsa Arab ataupun Barat. Okey, yang biasanya datang ke Malaysia ni jadi teknokrat ataupun dia menjadi orang kata sebagai apa teknokrat ataupun expatriate, alright, yang datang bekerja di Malaysia dan kadang-kadang ada dalam kalangan mereka ni jadi penulis. Jadi itu ialah apa yang berlaku environment di Malaysia, iaitu kita ada kepelbagaian bangsa yang mengamalkan konsep salad bowl. Tahu kan salad bowl ni ialah pencampuran berdasarkan banyak identiti. Dia tak macam negara jiran Indonesia melting pot. Melting pot ni, dia campur semua tapi dia cairkan menjadi satu konsep ataupun identiti. Jadi itu beza antara orang-orang di Malaysia dengan orang luar. Alright. Jadi berdasarkan daripada aspek itu, salah satu keunikan yang wujud dalam orang kata apa dalam bangsa-bangsa majmuk atau masyarakat majmuk di Malaysia ini ialah nama. Okey. Nama itu kalau kita lihat susunan dia berbeza-beza mengikut kaum. Jadi beginilah yang berlaku dalam satu aspek seperti pengarang dalam kutipan. Jadi kalau kita lihat untuk bangsa, dia ada bangsa Melayu. Jadi saya besarkan dia punya slide di sini. Baik, kalau kita lihat dalam bangsa Melayu ini, nama penuh pengarang. Okey, contohnya buku yang awak cari itu, nama penuh pengarangnya ialah Aiman bin Haji Abdul. Ini ialah nama bagi pengarang Melayu lelaki. Kenapa lelaki? Sebab dia ada bin. Dan dalam satu aspek, nama Melayu ini juga dia ada gelaran keagamaan. Contohnya ialah Haji, Hajah, Ustaz, Ustazah. Ini ialah nama gelaran keagamaan. Okey, yang berlaku. Dan selain itu, selain gelaran keagamaan, dia juga ada gelaran keturunan. Contohnya ialah Raja Aliuddin bin Raja Alimat.
Raja ni ialah gelaran keturunan. Selain raja, kita ada Tengku. Tengku Badariah binti Tengku Jaafar. Itu contoh. Ataupun Nik. Nik Safiah binti Karib. Ataupun Wan. Wan Nurul Azizah bin Wan Omar. Contoh. Ataupun Dayang. Dayang Nur Faizah binti Awang Doti. Dayang biasanya untuk gelaran keturunan dari Sarawak. Ataupun apa lagi? Datu Mustafa bin Datu Hassan. Itu contoh. Daing. Okey, Megat. Okey, ini ialah gelaran keturunan. Alright. Kemudian untuk orang Melayu juga dia ada gelaran Iktisas dan juga gelaran Kurniaan. Gelaran Iktisas ialah gelaran seperti berdasarkan akademik. Contohnya ialah profesor, profesor doktor, profesor madya, insinyur, teknologis. Dan gelaran Iktisas dan Kurniaan dia banyak juga terpakai kepada bangsa-bangsa lain. Contoh gelaran kurniaan ialah seperti Datuk, Datuk Seri, Tan Sri. Ini ialah gelaran kurniaan yang wujud dalam nama-nama masyarakat di Malaysia. Dan dia juga ada nama orang mu'alaf lah yang tukar agama, okey, dia convert. Dia tukar daripada agama asal ke agama Islam. Jadi biasanya bila orang mu'alaf ni, dia tukar agama, dia ada tendensi atau kecenderungan untuk menyusun nama mengikut pattern orang Melayu lah. Contohnya Fatimah Lee binti Abdullah. Ada ramai lagi penulis-penulis pengarang yang mu'alaf lah. Contohnya Ridwanti bin Abdullah, Farah Lee bin Abdullah and so on. Okay, itu ialah nama orang Melayu. Jadi kalau kita nak letak dalam kutipan, dia ada cara dia. Ini ialah cara yang disarankan dalam APA. Contohnya ialah bila nama penuh pengarang ialah Aiman bin Haji Abdul, maka apabila awak nak menulis, awak akan tulis menurut Aiman Abdul tahun 2010. Maknanya gelaran keagamaan haji hajah digugurkan dan juga bin atau binti itu perlu digugurkan. Kalau awak tulis Nik Safiah binti Karim tahun 2010. Nik Safiah binti Karim 2010. Salah. Awak kena letak Nik Safiah Karim. Okey, itu maksud dia. Ataupun Aiman Haji Abdul 2011 menyatakan. Salah. Aiman Abdul 2011. Itu benda dia. Okey. Kalaulah nama tu ialah keturunan, gelaran keturunan. Contohnya ialah Raja Aliuddin bin Raja Alimat. Maka kita gugurkan gelaran bin atau binti sahaja. Okey, contoh Raja Aliuddin, Raja Alimat. Okey, maksudnya gelaran keturunan kita kekalkan. Tengku Badariah, Tengku Jaafar. Tengku itu kita kekalkan. Kenapa? Sebab gelaran keturunan ialah sebahagian daripada nama dia. Sebab dalam sejak azali lagi, dalam surat beranak dia ke, dalam IC dia ke, dia memang ada nama raja. Jadi dikekalkan. Yang digugurkan ialah bin atau binti. Kalaulah gelaran Iktisas dan juga gelaran kurniaan, Profesor Datuk Dr. Sulaiman bin Azri, maka gelaran ini kita gugurkan. Okey, gelaran Iktisas dan juga kurniaan ini kita gugurkanlah. Dia akan jadi Sulaiman Azri. Macam tu je. Okey, sebab ini duniawi semua ni. Dan dia terpakai kepada semua. Okey, terpakai kepada semua orang lah. Kepada tak kisahlah bangsa apa pun, gelaran Iktisas dengan kurniaan digugurkan. Okey, sebab tu tak hairan kalau awak baca laporan ke apa ke, dia tulis Najib Razak dihadap ke mahkamah. Dia tak tulis Datuk Seri Najib Razak. Okay, Anwar Ibrahim dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Dia tak tulis Datuk Anwar Ibrahim. Rosmah Mansur dikesan berada gini. Dia letak Rosmah Mansur. Dia tak letak Datin Seri. Okey, itu ialah contoh. Dia guna direct terus nama macam tu. Kalaulah dia tu bangsa Melayu, bukan. Kalaulah dia tu bangsa lain, okey, contohnya dia convert. Okey, dia convert kepada Islam dan nama yang dia susun itu pula
patternnya ialah nama Melayu. Contohnya ialah Fatimah Lee binti Abdullah. Kita kekalkan, okey, nama dia ikut nama pattern Melayu. Binti itu kita buang. Dia tak macam orang Cina. Kalau awak tengok orang Cina, nama orang Cina, dia ada dua pattern. Satu pattern yang memang Cina lah. Tan Ai Mi. Satu lagi pattern dia ada nama Christian. Jackie Lim Ah Min. David Lai Fu Fai. Michelle Yeoh. Kalau nama pattern Cina, Tan Ai Mi. Lee Chong Wei. Itu contoh. Dan pattern nama orang Cina, nama keluarga dia berada di depan. Tan. Bukannya Mi. Okey? Macam Barat, nama keluarga berada di belakang. Kevin Smith. Okey? Nama keluarga di belakang. Alright? Contohnya Justin Bieber. Bieber tu nama keluarga bagi budak tu. Ataupun Selena Gomez. Gomez tu ialah nama keluarga bagi penyanyi itulah. Okey, itu ialah Barat. Tapi orang Cina, nama keluarga bukan berada di akhir. Bukan Mi. Okey, bukan Min. Bukan nama keluarga. Nama keluarga ialah di awal. Alright, tak kisahlah adik-beradik dia ada 3 orang. Tan Ai Mi, Tan Swee Tiong, Tan Boy Lian. Okay, Tan itu ialah nama keluarga. Jadi kalau penulis Cina, kita ambil nama keluarga sahaja. Alright, kalaulah dia letak nama Kristian, Jackie Lim Ah Min, tetap ambil nama keluarga. Lim 2009 dalam kajiannya menyatakan bahawa radiasi ialah begini. Tan pula berpandangan pada tahun 2010 iaitu menyatakan bahawa apa-apa-apa. Nampak Jadi kalaulah dia tu orang Cina yang convert Islam dan menggunakan pattern orang Melayu. Contohnya Fatimah Lee binti Abdullah. Awak janganlah pula ambil nama Lee, 2008 menyatakan apa. Sebab nama rasmi yang digunakan ialah Fatimah Lee. Maka ambil yang tu. Boleh faham Okey, itu ialah untuk orang Melayu. Kita lihat pula daripada segi aspek masyarakat Bumi Putra Sabah dan Sarawak. Untuk pattern bagi pengarang daripada Bumi Putra Sabah dan Sarawak, dia ada pattern nama anak dan anak kepada dalam nama dia. Henry anak Ganai, Minah anak kepada Naning. Konsep anak dan anak kepada ini lebih kurang sama seperti bin atau binti dan kita gugurkan. Gugurkan anak atau anak kepada. Okey, gugurkan anak dan anak kepada dalam nama ni. Contohnya yang akan jadi Henry Ganai 2019 berpandangan bahawa begini. Manakala Minah Naning 2020 menegaskan bahawa letaklah kutipan dia. Dia boleh faham Itu ialah Bumi Putra. Kalau Cina saya tak jelaskan lah. Okey, sebab saya dah jelaskan tadi. Kita pergi kepada masyarakat India. Keunikan yang ada pada masyarakat India ialah pada namanya ialah ada anak perempuan dan anak lelaki. Okey, anak perempuan dan anak lelaki. Dan konsepnya lebih kurang sama bin atau binti. Jadi kalau kita nak letak dalam penulisan kutipan, maka kena gugurkan anak perempuan dan anak lelaki. Buang anak perempuan, buang anak lelaki daripada nama tersebut. Maka dia akan jadi Lakshmi Subra, Muthuswamy Gopal. Okay, Muthuswamy Gopal pada tahun 2018 menyatakan apa? Itu benda dia. Gugurkan anak perempuan atau anak lelaki. Kalaulah dia tu pengarang dari bangsa Sikh ataupun Jabi, biasanya kalau lelaki dia ada nama Singh. Kalau perempuan dia ada nama Kaur. Contohnya ialah Jarjit Singh, maka kita ambil nama keluarga sahaja. Singh pada tahun 2001 menyatakan perayaan ialah begini. Manakala pendapat Kaur pada tahun 2003 pula menyatakan perayaan ialah apa-apa. Kutiplah daripada buku dia. Okey. Kalaulah dia tu bangsa Arab, dan bangsa Arab ni dia sudah tentu ada nama keluarga berdasarkan suku-suku kaum Arab lah. Dia ada nama Said Al-Tabrani, Said Al-Baihaqi, Al-Bukhari, Al-Khair, Al-Saqaf, Al-Shantiri, Al-Asbahani, macam-macam. Okey. Contoh nama penulisnya ialah Said Sulaiman, Said Al-Tabrani. Maka awak ambil nama Said Al-Tabrani pada tahun 2010 menyatakan apa? Ambil nama keluarga.
Kalaulah dia tu bangsa barat, orang barat, contohnya ialah Kevin Smith. Kadang-kadang nama barat pun dia ada panjang. Contohnya Jackson G. Michael. Okey, G tu boleh jadi Josh Michael. Jackson Josh Michael. Jadi nama keluarga seperti mana yang saya jelaskan tadi, dia berada di hujung, maka ambil nama keluarga sahaja. Smith pada tahun 2008 menyatakan apa-apa-apa. Manakala pandangan Michael pada tahun 2009 pula berpandangan bahawa apa-apa-apa. Itu benda dia lah. Boleh faham Jadi mungkin timbul persoalan, Cik Fawis, bagaimana pula bila saya dah tengok dalam bahan yang saya cari, okey, bahan yang saya cari tu 6 bahan, ada orang luar negara. Contohnya ialah dia orang India tapi dia luar negara. Okey, outside from this country. Jadi adakah saya perlu guna ikut nama India di Malaysia, masyarakat India di Malaysia, ataupun macam mana cara nak tulis? Kalaulah penulis tu dari luar negara, tak kisahlah negara India ke, negara Australia ke, negara Brazil ke, Afrika Selatan ke, nama dalam kutipan perlu menggunakan nama keluarga. Contoh, dia ni orang India tapi bukanlah orang India Malaysia. Kalau India Malaysia diberi hak keistimewaan untuk letak anak perempuan anak lelaki. Tapi kalau orang India outside from this country, contohnya nama dia ialah Amitabh Bachchan. Okey, awak tak boleh letak Amitabh Bachchan 2001, tak. Awak kena ambil nama keluarga dia, iaitu Bachchan. Bachchan 2010 menyatakan apa? Ataupun nama dia Aishwarya Rai. Jangan letak Aishwarya Rai. Letak Rai 2008 berpandangan bahawa apa. Sama juga dengan orang Indonesia ataupun apatah lagi Singapura. Okay, nama dia lebih kurang sama dengan nama orang Melayu. Contohnya Joko Widodo. Okay, ambil nama keluarga Widodo 2010. Megawati Sukarno Putri. Sukarno Putri 2011 menyatakan apa? Okay, jelas? Boleh faham Okey, itu ialah berkaitan dengan nama. Okey. Alright. Jadi kita lihat lagi bagaimana pula kedudukan nama ni nak letak kat mana. Jadi aspek kedua, penulisan kutipan untuk meletakkan nama ada dua cara. Yang pertama, kita mengutamakan penulis. Kedua, kita mengutamakan fakta. Bila kita mengutamakan penulis, ini contoh dia. Okey, nama penulis itu berada di bahagian hadapan dan akan disusuli dengan tahun. Okey? Dan kemudian barulah awak letak kutipan. Cara ini digunakan jika idea yang dikutip ialah idea atau kajian yang dikaitkan secara langsung dengan penulis. Maksudnya ini ialah idea yang telah dibuat oleh Nik Syafiah Karim. Maka nama penulis berada di awal dan menjadi sebahagian daripada ayat. Dia tak terpisah. Okey, sebab dia berada di luar kurungan. Kalau berada dalam kurungan, secara automatik dia terpisah daripada ayat. Dan ini ialah adanya hubungan kekuatan, okey, antara kajian fakta ni dengan penulis. Maka awak boleh letak menyatakan bahawa, menjelaskan bahawa, menegaskan bahawa, mengkaji, berpandangan. Kenapa nak letak perkataan sebegitu? Sebab ini memang pure originality daripada Nik Syafiah Karim. Memang dia yang cakap. Dia yang kaji. Dia yang berpandangan. Okey? Jadi dalam aspek ini kita boleh utamakan penulis. Cara kedua ialah mengutamakan fakta. Bila mengutamakan fakta, maknanya fakta itu berada di depan, manakala penulis dan juga tahun berada di belakang. Kalau awak tengok, nama penulis dan tahun dia berada dalam kurungan, menjustifikasikan dianya terpisah daripada teks. Berbanding kalau mengutamakan penulis, nama penulis dan tahun, hanya tahun sahaja berada dalam kurungan. Nama penulis berada di luar kurungan. Kalau beza dengan mengutamakan fakta, nama penulis dan tahun berada dalam kurungan dan fakta berada di depan. Cara ini digunakan jika idea yang dikutip ialah idea dan pandangan yang dikutip secara tak langsung. Maksudnya dia hanyalah ulasan
ataupun huraian yang dikembangkan oleh penulis dalam bidang kajian yang sama. Maksudnya dia hanya huraikan, dia hanya jelaskan, dia hanya ulas. Dan sedangkan ulasan itu bukanlah daripada kajian dia, tapi ulasan itu ialah berdasarkan kajian orang lain. Okey, maka kita akan letak ulasan itu sebagai fakta dan kalau nak kutip, kita letak macam ni lah. Okey, kutipan letak dan letak nama dia berada di hujung dan juga tahun. Alright? Sebab ini hanyalah ulasan. Bukannya kajian yang memang dibuat oleh dia. Tak. Maka kita letak di hujung. Okey, dan juga letak tahun dan letak dalam kurungan. Itu beza dia. Jadi timbul persoalan. Bila masa saya nak utamakan fakta, bila masa saya nak utamakan penulis. Ini bergantung kepada kebijaksanaan anda lah. Kebijaksanaan anda dalam menentukan. Contoh, kalau awak tengok bahawa, okey, nama penulis ini dia adalah strong, adalah kukuh, konkret. Siapa tidak kenal Nik Safia Karim ni? Ini ialah tokoh pakar bidang. Jadi dalam aspek ini, awak boleh letak nama dia kat depan. Okey, siapa cakap? Ni Safia Karim yang cakap. So, orang faham. Okey, benda ni. Dan awak boleh letak dia, fakta dia ni pun strong. Dan dia selari dengan nama dia. Kalau yang ni, bila kita letak fakta, maksudnya fakta ni kuat, kukuh. Tapi nama dia ni, fakta ini hanyalah berdasarkan ulasan sahaja. Bukannya kajian directly daripada Indumati. Dia hanya ulas. Okey, kajian-kajian yang lain. Alright, jadi fakta ni strong, awak letak kat depan. Okay, berapa saya kena letak mengutamakan fakta, berapa pula kutipan yang saya kena letak mengutamakan penulis. Itu terpulang kepada anda selaku penulis. Okay. Jadi timbul persoalan kedua. Cik Fawis, saya dah belik-belik buku yang saya cari. Ada, nama penulis ni ada 4 orang. Adakah keempat-empat nama penulis perlu diletakkan di dalam barisan ini? Saya cek ada 12 orang penulis untuk buku ni. Adakah kesemua 12 orang penulis ini saya perlu letak dalam kutipan ini? Bilangan pengarang. Apatah lagi persoalan ketiga timbul. Bila awak cek, semak, oh buku ini Cik Fawis tak ada nama pengarang. Tak ada. Hanya diterbit oleh kementerian. Tak ada nama pengarang. Ataupun awak cek, Cik Fawis, buku ni tak ada tahun. Macam mana nak tulis? Ini saya akan jelaskan dalam topik kejap lagi. Okey, topik kejap lagi saya jelaskan. Alright, sebelum rehat, ada soalan nak tanya? Any question? Jelas? Faham? Jelas. Jelas faham Okey. Kalau jelas atau faham, kita rehat 5 minit atau lebih-lebih sikit pun tak apa. Okey, sekejap lagi kita sambung semula untuk proses seterusnya. Okey, rehat 5 minit.